Laporan akhbar tempatan menyebut, tak sampai seminggu pengasas Al-Arqam meninggal dunia, pengikutnya kembali mencetuskan kontroversi. Mereka mengadakan konsert khas yang menggambarkan kononnya Allahyarham Asy'ari Muhammad hanya gaib dan akan pulang dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengesahkan ada pengikut kumpulan berkenaan yang ketika ini cuba menghidupkan semula ajaran yang diharamkan lebih sedekat lalu itu. Dakwaan pengikut Asy'ari, semua itu tak benar sama sekali. Malam ini menerusi episod Abuya, eksklusif 1 memaparkan kepada anda maklumat yang berjaya kami rakamkan berkaitan kontroversi ini. Kita tak ada masalah. Al-Arqam dibina Allahyarham Asy'ari Muhammad mula aktif sekitar awal 1970-an. Pada 1979, gerakan itu berpecah apabila kedua jabatan ekonominya, Akhbar Anang, dipecatkan dan mempersoalkan pegangan Asy'ari yang menganggap Syekh Muhammad Abdullah As-Suhaimi tidak mati, malah gaib dan akan muncul menjadi Imam Mahdi. Beberapa pengikut yang mempersoalkan perkara ini juga dipecat. Bosan dan tersepit dengan tindakan pihak berkuasa agama yang inginkan beliau memberi penjelasan dan bertaubat, Asy'ari lari ke luar negara dan menetap di Thailand bersama orang kanannya. Mereka menggunakan fahaman aurat Muhammadiyah dan mendakwa memiliki aset 20 juta ringgit yang merangkumi 5 ekar tanah di Sungai Penchala, 48 perkampungan di seluruh negara, 100 buah kenderaan dan beberapa buah syarikat. Gerakan itu semakin berkembang sehinggalah pada 5 Ogos 1994, mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam mengharamkan Al-Arqam. Ketua Al-Arqam mendakwa bertemu secara sedar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain serta berdialog dengan baginda. Dakwaan ini meruntuh asas pokok syariat Islam. Kerana ini bermakna Al-Quran dan Hadis belum lagi selesai dan tamat. Di samping itu beliau juga mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kesahihan ajaran Al-Arqam. Pada 1995, satu siri tangkapan beramai-ramai terhadap Asy'ari Muhammad dan pengikut kanan beliau dibuat. Mereka ditahan di bawah ISI. Arqam kemudiannya menukar gelaran kepada Rufaqah. Rufaqah dikatakan cuba mengembangkan kembali ajaran Al-Arqam di kalangan remaja dan mahasiswa institusi pengajian awam dan swasta. Pada 2006, seramai 4 syekh yang juga ahli perniagaan besar antara 10 ahli Rufaqah di bekas Jabatan Agama Islam Selangor Jais dan cuba menghidupkan semula ajaran Al-Arqam di sebuah premis kedai di Shah Alam. Ketika ditahan, 2 penceramah sedang memberi penerangan sebelum menjalankan sesi ambil power. Asy'ari dikatakan berdiam diri lebih 10 tahun kerana giat mencari ahli baru. Sebuah banglo dinilai Negeri Sembilan dijadikan sebagai markas baru. Pemimpin Al-Arqam itu didakwa memperkenalkan mentera yang menyimpang akidah untuk rawatan kasih sayang kepada pengikutnya. Berikut mentera berkenaan. Kemuncak kemantangan karomah atau power ialah apabila pengikut menunding jari ke arah kapal terbang dengan niat jatuh, akan jatuhlah kapal terbang itu.
Selepas Rufakat diharamkan, Asy'ari menubuhkan perniagaan di bawah nama Global Ikhwan Sembilan Berhad. Beberapa bekas orang kuat Arkam bagaimanapun menyifatkan perniagaan berkenaan hanyalah untuk menaburi mata masyarakat dan pihak berkuasa. Kalau Ikhwan Global bergerak di atas perniagaan, tidak ada masalah. Tetapi apa yang kita lihat, Ikhwan Global itu seperti mana Arkam dan Rufakat juga digunakan untuk menanam, meneruskan doktrin pengharaman yang diharamkan oleh kerajaan itu masih berjalan melalui Rufakat, melalui perniagaan. Tapi sebenarnya di sebalik perniagaan situlah mereka kumpulkan ahli, mereka kumpulkan orang mereka untuk bergerak. Cuma mereka nak kelabu mata masyarakat ataupun kerajaan mengatakan mereka bergerak di atas nama Ikhwan Global sebagai ekonomi. Ya. Itu sama, tak ubah daripada dulu sampai sekarang, tak ubah dari sini. Tanggal 13 Mei 2010, pengasas dan pemimpin Al-Arkam Asy'ari Muhammad yang digelar Abuya oleh pengikutnya menghembuskan nafas terakhir di hospital pakar itu dilaporkan kerana jangkitan paru-paru. Allahyarham meninggalkan 38 orang anak dan 200 cucu. Berikutan pemergiannya, pengikut Asy'ari kemudiannya mencetuskan kontroversi baru apabila mengadakan sebuah konsert khas bertajuk Kalahkan Nafsu Abuya Pulang. Konsert yang dilaporkan menerusi akhbar berita harian bertarikh 20 Mei 2010 itu mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat. Pihak berkuasa terus memantau kegiatan kumpulan terbabit. Pada konsert terbabit, anak sulung Asy'ari, Fakhrul Razi, dalam ucapan pembukaannya dilaporkan berkata bapanya tidak mati, tetapi hanya gaib dan akan kembali memimpin umat Islam. Benda tu memang dah ditanam lama dulu. Sejak zaman Arkam belum diharamkan lagi. Malah telah dijangkakan pun. Cuma yang kami maksudnya kami tidak terkejut. Cuma yang kami terkejutnya bila dia buat konsert. Oh, okey. Kenapa? Itu yang kami terkejut. Kenapa tu? Mana ada orang tinggal buat konsert? Ya, dia pakai access dia. Saya dengar sendiri daripada orang-orang dia yang duduk di kampung yang mengatakan Ustaz Syari itu pengsan. Bila sedar, Ustaz Syari suruh hantar dia balik ke Pilih. Ini menunjukkan bahawa hingga ke masa kematian tu pun mereka tak maklumkan bahawa kata yang mati. Sehari selepas itu, akhbar sama mengeluarkan satu lagi laporan bertajuk Isteri Asy'ari dakwa dengar suara suami. Hatijah Am, isteri kedua Asy'ari mendakwa mendengar suara suaminya beberapa minit sebelum meninggal dunia, meminta supaya merelakan pemergiannya secara fizikal bagi membolehkan duanya bangkit memimpin umat Islam. Kenyataan rasmi keluarga Abuya bagaimanapun menafikan laporan berita harian itu. Di Rawang, Eksekutif Datuk bertemu dengan beberapa pengikut Asy'ari yang turut mempersoalkan kesahihannya. Biasanya pengalaman kami lah, saya pun dah berdua juga macam. Kadang-kadang kat sini dia lain, sampai dekat apa dia keluar lain. Jadi terpaksa tajuk berita tu mestilah panas, kalau tak khabar habis. Kalau tak panas, jadi kalau cerita tu biasanya musim pertama zaman pengalaman zaman Arkam dulu, tajuk pertama besar tak khabar hari-hari habis tu. Jadi besar tu. Kan, orang kampung pun nak beli baca tak khabar tu Arkam dulu. Jadi isu-isu ni besar kan kadang-kadang kita bagi lain juga lain. Berita harian bagaimanapun mempertahankan laporan yang menjadi kontroversi itu. Sebab dia cakap janganlah tulis ni semua sebab orang biasa, orang awam tak akan terima apa yang saya cakap ni, dia kata. Sebab ini hal hidup dan mati, kehidupan selepas mati, dia kata macam tu. Dia yang cakap, sebab memang betul dia duduk sebelah saya. Dia cakap, saya dengar. Kalau nak kata saya tak dengar, memang tak boleh lah sebab saya duduk betul-betul sebelah dia. So bila dah Anwar Hussein keluar cerita pasal konsert apa semua, dan saya ada cerita yang mengatakan memang ke arah itu, yang dia kata dia boleh berkomunikasi dengan Asy'ari sebelum dia meninggal, apa semua. Jadi saya rasa memang ada news value. Jadi why not memang saya keluarkan cerita tu, memang sequence dengan apa yang Anwar Hussein cakap dalam konsert dia orang kata memang Abuya hidup lagi, dia tak mati apa semua. So tak ada salah saya rasa untuk keluarkan benda tu. Saya jalankan tugas kita dan saya rasa kita buat penilaian based on apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Saya buat penilaian berdasarkan apa yang saya dengar dia cakap, dan Anwar Hussein kawan saya buat penilaian dan saya rasa memang ada news value berdasarkan konsert yang dia hadiri. Itu. Itulah.
Yang Hatijah Am cakap memang ada rakaman. Mungkin rakaman itu tidak berjelas pada hari itu, tapi kalau kita guna earphone memang saya dengar lah, dan saya ada catatkan juga lah apa yang dia cakap. Sebagai wartawan rasanya kita lebih kepada melaksanakan tugas tanpa bias. Untuk membuktikan kesahihan laporan berkenaan, Eksklusif 1 dengan kerjasama baik bercahaya turut mendapatkan kenyataan bersuara Hatijah Am yang dirakamkan wartawan akhbar itu. Saya tak terima. Saya tak percaya Tuhan nak ambil nyawa dia. Oleh Tuhan, saya nak minta bangunkan dia dengan keajaiban. Secara biasa dah tak boleh. Kita boleh kalahkan apa kita hanya dengan berkata-kata saya. Maksud aku akan bangunkan satu yang dia bangun. Bangun dalam definasi alamnya. Kemudian, ini jelas mengaku tidak untuk yang teruskan untuk melihat lagi dan lagi keajaiban Islam. Sebulan sebelum kematian Abuya, Hatijah Am dilaporkan melancarkan buku tulisannya bertajuk Tsunami, Bukti Abuya Putra Bani Tamim. Dia mendakwa tsunami yang melanda Aceh pada 2004 adalah kehendak dan cerita Asy'ari. Buku yang dilancarkan di Jakarta pada 7 April lalu itu mendapat kritikan Majlis Ulama Indonesia Jawa Barat yang mengisytiharkannya sebagai sesat. Buku itu juga tak dipasarkan di negara ini. Ia hanya diedarkan kepada pengikut sahaja. Selama ni pergerakan Arkam itu yang menentukan pergerakan itu Hatijah Am. Ini kita bercakap ni bukan soal kepentingan jawatan ke, soal kita kecewa. Oh bukan. Ini soal keyakinan yang berlawanan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka pernah tuduh saya berbagai-bagai tuduhan kepada kami yang bergerak untuk nak menjelaskan sebenarnya fahaman yang sebenar. Dan pernah Hatijah Am hantar gangster pukul saya. Ha? Memang cuba menyelamatkan keadaan, tetapi tak nak dengar. Kan, pembesar-pembesar itu tak nak dengar. Sebab kat situ Aceh kebanyakannya Wahabi. Yang ditukar itu sekadar nama dan penampilan. Kepercayaan tetap sama. Lebih sedekat diharamkan. Namun pengikut masih tak stop kepada ajaran. Sehinggakan percaya kepada pelbagai perkara yang tak boleh diterima akal oleh masyarakat. Antara ceritanya, tsunami itu ciptaan pemimpin. Ikuti paparan seterusnya. Eksklusif 1, episod Abuya. Sebulan sebelum kematian pengasas Al-Arkam Asy'ari Muhammad, salah seorang isterinya Hatijah Am dilaporkan melancarkan buku tulisannya bertajuk Tsunami, Bukti Abuya Putra Bani Tamim. Dia mendakwa tsunami yang melanda Aceh pada 2004 adalah kehendak dan perintah Asy'ari. Bagi menggambarkan keajaiban Asy'ari dalam bab 4 berjudul Perang Penuh Keajaiban, Hatijah menceritakan satu keluarga terus selamat daripada maut ketika tsunami dengan hanya menyebut nama Abuya. Dalam bab 6 berjudul Betulkah Abuya Asy'ari Putra Bani Tamim, Hatijah menulis Asy'ari bakal Presiden Indonesia. Cerita itu nyata berjaya memperdaya pengikut taksub Abuya. Mungkin terjadi atas doa Abuya sendiri untuk malapetaka itu berlaku supaya orang umat Islam lebih celik. Dengan kebutuhan sebagainya. Ada ke? Memang itu berlaku lah. Pada saya memang itu berlaku. Memang itu berlaku. Sebab waktu itu ada berlaku perkara yang melah di Aceh tu. Kemudian membuat berlakulah sesuatu perkara yang melah kan menyebabkan itulah yang dahsyat tu sebabnya mereka ni yang pembesar-pembesar Aceh tu nak bergaduh. Jadi sebab tu lah. Kalau bergaduh juga Islam ni lah. Bermakna itu atas petunjuk Abuya tu je. Doa yang kepada Tuhan lah. Doa yang kepada Tuhan. Sebabnya
tak nak benda tu gaduh. Tak nak gaduh. Tapi bila dah gaduh juga, berlakulah. Maknanya dia sampai macam kita ikut kenyawaan dia. Tu karamah lah kiranya. Kalau betul-betul orang yang mengajak kita kepada memperjuangkan Tuhan, sembahyang betul-betul, kan, dihayati apa semua, Allah bagi benda tu, kan, itu dinamakan karamah. Istimewa dia ada benda tu lah. Maknanya dia lebih kenal pembesar kecil lah agaknya pada ketika itu. Mungkin ke dia ni cuba menyelamatkan keadaan pada ketika itu. Dia memang cuba menyelamatkan keadaan, tetapi tak nak dengar. Kan, pembesar-pembesar itu tak nak dengar. Sebab kat situ Aceh kebanyakannya Wahabi. Wahabi. Jadi bila ni berlakulah benda tu. Abu Ya berdoa lah supaya berdoa lah. Allah bertindak. Apa jenis keistimewaan lain yang dia ada? Okey, karamah Abu Ya ni kalau buka bisnes, kalau buka ekonomi, Abu Ya tak pinjam bank. Wang tak pinjam lah bank mana-mana. Wang nak dapatkan duit kan. Ini dah modalnya lah. Modal dapat mana? Itulah, cuma itulah karamahnya. Abu Ya ni hanya duduk di tikar sembahyang. Abu Ya sembahyang, apa semua. Lepas tu bila anak-anak ataupun menantu dia tu kan, minta duit untuk apa kan, ataupun nak buat bisnes ke apa, dia selap putih je. Dia selap putih keluar RM50. Maknanya tiba-tiba duit dia ada ni? Tiba-tiba lah kot duit dia tu ada. Itu disebabkan dalam satu ni ekonomi bermodalkan Tuhan. Dalam satu ni lah kan, salah satu dalam inilah jemaah Global Ikhwan ni, ekonomi bermodalkan Tuhan. Maknanya kita malam tu merintis apa semua, nanti Tuhan bagilah. Nak buat bisnes kan, nak buka ekonomi. Itu sebabnya Abu Ya buka ekonomi, dia tak pinjam wang mana-mana. Dia tak pinjam duit mana-mana kan. okey Dia okey je. Akak ni akak percaya pada benda tu tak? Tak mungkin ramai yang mungkin tak berapa faham, tak berapa jelas kan. Dia kata, boleh ke datang semula? Belum datang semula, Tuhan hantar semula, boleh ke? Boleh, dia bukannya mati terus. Dia mati sementara. Memang kami menunggulah. Memang dia lah kan. Sebab dia bukannya, dia memang manusia yang diperlukan. Nabi Isa diturunkan bila Dajjal dan Nabi Imam Mahdi. Waktu Imam Mahdi tu, Dajjal turun. Dajjal 40 hari. Yang macam Abu Ya, dia pada hari kembali bila Abu Ya sebelum Imam Mahdi tu Abu Ya. Macam untuk pengikut sendiri, ada perasaan takut pada dia? Takut memang takut. Ada perasaan takut. Takut ikut apa? Ada kalau berhadapan yang dia lah kalau kan. Adalah perasaan takut, perasaan sayang, macam perasaan lah. Perasaan takut tu sebab dia orang roh, dia melihat kita. Hati dia bila dah bersih, dia dapat melihat kita lebih dalam lagi kan. Jadi kita takut sebab kita ni mazlumah banyak. Yang takut tu sebab nafsu ni besar lagi, sombong lagi, mazlumah banyak tu sebab takut tu mazlumah aku banyak. Sebab takut dibati dia. Takut dia dibati. Hati ni busuk lagi takutnya, takut dia dapat tahu kan. Bila tengok akhlak dia, sembahyang dia, bayangan rasa. Selepas pemergian Allahyarham Asy'ari 13 Mei lalu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengesahkan ada pengikutnya cuba menghidupkan kembali ajaran sesat Al-Arkam yang diharamkan kerajaan pada tahun 1994. Situasi ini dianggap serius sehinggakan hanya seminggu selepas kematian Abu Ya, Timpalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan akan terus pantau kegiatan pengikut Asy'ari. Kubur Asy'ari bertempat di Kampung Piling, Rembau, Negeri Sembilan, antara lokasi yang dipantau Jabatan Agama Islam Negeri dan Polis. Sejak kematian Asy'ari, pihak berkuasa sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga untuk memastikan kubur itu tak menjadi tempat pemujaan pengikut yang palsu. Tempoh 2 minggu Eksekutif 1 membuat pemerhatian di kawasan berkenaan. Namun,
tiada sebarang aktiviti pemujaan seperti yang didakwa setengah pihak. Yang disaksikan hanyalah puluhan pengikut dan ahli keluarga serta orang kampung yang menziarah kubur Asy'ari saban hari. Bagaimanapun, beberapa pengikut dilihat seakan taksub dengan bekas pemilih mereka itu. Sampaikan orang yang bukan dari kalangan pengikut tak dibenarkan menziarah. Di kampung ini juga, eksklusif satu bertemu seorang lelaki berpangkat bapa saudara kepada Allahyarham Asy'ari yang menceritakan kepada kami tentang ketaksuban pengikut anak saudaranya itu. Memang ada sebenarnya kita pusing kita macam tu je. Confirm kita terlalu tengok memang tak Abuya dah meninggal. Kenapa anak dia cakap macam tu, Cik? Itulah tu, itu yang akam ni satu ketika dulu orang maya. Kan, dia akidah dia tu diubah-ubah. Agama ni senang ya, semayang 5 waktu, kalau ada guru menuntut, pandai ngajar orang pula. Macam tu cukup lah. Pasal pula nak naik ke langit, nak jadi wali, semua tak mahu. Dia kita orang biasa tak jadi je. Kecuali martabat tu Tuhan nak jadikan. Itu lain. Maknanya anak ini macam... Itulah tu. Dia tak sup yang bukan-bukan. Tak sup lah. Banyak ni lah, benda-benda yang tak ada dia adakan. Pengajian dia betul. Kan, akidah dia tu tak betul. Itu yang masalah. Tapi dia orang masih amalkan lagi kan? Itulah tu, kalau dah kata bapak dia tak mati padahal dia sendiri datang tengok bapak dia meninggal kat bumi kan. Ini tak betul lagi. Tak lama selepas pertemuan kami dengan bapa saudara Allahyarham Asy'ari di kedai runcit miliknya, eksklusif satu berjumpa dengan seorang lagi penduduk kampung. Wanita ini memberitahu pengikut Asy'ari mengawal ketat kubur pengasas Al-Arkam itu dari siang ke malam. Mana orang tunggu, memang ada orang tunggu. Gila-gila. Tengok air ada, asyik lalu tadi ada air, nampak? Gila-gila kot. Kubur tu memang tunggu orang cakap. Sebab api memang buka malam-malam. Berapa bila dia nak tunggu? Ha? Berapa bila nak tunggu? Tak ada, orang tu bukit. Bukit. Dah sampai bila pun nak tunggu kan? Tak tahu. Bibi tak datang. Masa aku biasa kita pindah lagi kan. Memang orang datang-datang kan. Pergi apa nama makam tak apa tu. Aku pun tak tahu lah. Mak dia suruh juga. Ada satu kuku tu. Satu kuku dekat belakang. Tak tahu lah. Aku biasa. Dia kadang-kadang dia pergi sampai dua sepuh tu. Mak dia pergi selalu pergi yang tengah tu mak dia. Tapi yang belakang mimbar tu ada satu kuku. Saya tak tahu. Dan kata Tok Guru dia? Orang ni berbabas apa nama datang. Melawat Tok Guru je lah. Ini pula dia meninggal kan. Lagi ramai. Buat Abuya yang melawat juga yang Tok Guru yang tu. Dia datang berbabas tu. Ada juga usaha-usaha selepas itu untuk mendirikan macam tempat tempat berteduh di kawasan perkuburan itu ya. Mungkin ada orang yang diupah untuk mengadakannya. Tapi usaha itu telah pun dimaklumkan oleh kampung pada pihak berkuasa dan atas nasihat jawatan kaum Islam mereka tak jadi membina. Itu aktiviti yang pernah dibuat di sana lah. Nak membina macam kononnya tempat berteduh. Jadi kita takut itu mungkin menjadi bukan tempat berteduh, mungkin akan jadi aktiviti lain pula kan. Memang walaupun ada beberapa aktiviti di kampung itu oleh pengikut-pengikutnya, tapi segala aktiviti itu memang sedang dipantau oleh pihak polis dan semuanya sedang diikuti oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dari masa ke semasa, Jabatan Agama Islam juga mengadakan pembincangan dengan orang kampung. Okay? Orang kampung pun memang sedia maklum tentang aktiviti pergerakan ini dan mereka dari masa ke semasa juga ada juga memberi maklumat kepada pihak kita. Mereka juga memang tidak senang kalau ada aktiviti ini berkembang di kampung itu. Ya? Walaupun ada juga aktiviti dari segi ekonomi mereka di kampung itu, tapi kita sedang memantau. Eksklusif satu episod Abuya berakhir di sini. Seperti biasa, sebarang komen dan cadangan daripada anda amat dialu-alukan. Kami boleh dihubungi menerusi email di eksklusif1@rcm.gov.my. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.